Kelas full merujuk kepada penggunaan kelas A, kelas B dan kelas C, manakala classless dia tak ada kelas. Jadi sama ada you guna 10 ke, you guna 172 ke, you guna 192 ke, semuanya berada di dalam range address yang sama pada classless. Baik, kenapa dia ada wujudnya classless? Disebabkan untuk mengatasi masalah pembaziran address yang berlaku pada kelas full tadi. Ini yang kita dah lihat tadi. Baik, classless juga dikenali sebagai CIDR. Nama lainnya, which is classless interdomain routing. Dia disebut sebagai CIDR. Jadi kalau dalam exam disebut CIDR tu, jadi you kena maklum lah. CIDR tu adalah classless. Selain daripada tu adalah classful lah. Which is yang ketiga, poin ketiga adalah allow service provider to allocate IPv4 address on any addresses bit boundary. Ini yang saya sebut tadi, dia tak ada kelas di dalam satu range yang sama. Dan untuk penggunaan classless, dia akan merujuk kepada kaedah penggunaan prefix length instead of only by a class A, class B. Kalau you tengok pada class full ni, dia dah beri address tu ataupun subnet mask tu secara tetap fix. Maksudnya kelas A ni dia hanya menggunakan subnet mask 255.0.0.0. Begitu juga dengan kelas B dan kelas C. Tetapi untuk classless ni, dia akan diberi mengikut kepada prefix length. Maksudnya dia dah tak tetap lah. Yang tetap tu maksudnya dia 8, 16 dan 24. Tapi yang tak tetap tu, dia akan jadilah 9, 10 ataupun 17, 19, 23. Itu semua adalah, kalau kita perasan yang ni, itu semua merujuk kepada penggunaan classless address. Classless address. Nanti kita akan buat sedikit exercise, nanti you nampak lah. Okey, ini yang telah saya terangkan tadi lah. Berkenaan dengan prefix length, /8, merujuk kepada 8. Dan ini, mana dapat 8? Inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 8 ini, ataupun subnet mask ni akan menentukan sama ada host portion dan network portion. Yang tidak boleh bergerak ataupun fix tadi, yang kita sebut sebagai network portion. Dan yang boleh bergerak di belakang ni adalah host portion. Mana tahu N dengan H merujuk kepada kita punya subnet mask. Kalau IP address kita 10.1.1.1/8, maka kita punya network portion adalah pada bahagian 10. Apa maksud network portion? Jadi 10 ni tak boleh bergerak jadi 11. Dia tetap jadi 10. Yang boleh bergerak yang belakang ni. 1.1.1. Daripada dia boleh bergerak daripada 10.0.0.0 sampailah 10.255.255.255. Dia boleh bergerak dengan banyak sekali ni. Banyak address ni. Sebab tu dia boleh tampung sehingga 16 juta tadi. Begitu juga yang /16 dan /24 lah. Ini kita dah lihat pada slide yang lepas. Baik. Ini adalah classless subnetting. Ini yang saya maksudkan tadi. Yang mana dia dah prefix length dia dah tak fix. Dah tak fix kepada 8, 16 dan 24 lagi. Dia dah lebih general. Yang mana dia ada /25, 26 dan sebagainya. Kalau 25 sama juga kaedah dia. Kita ada 8 bit which is 24. Kita nak 25, jadi kita tambah 1 daripada kita punya number tadi. Ni nampak dia tambah 1. 1 ni apa? 1 ni 128 lah. Yang kita punya nombor tadi. Ini you kena hafal 8, 4, 2, 1. 1. Kita tak boleh letak 255 dot 1 salah lah. 1 ni yang merujuk kepada number yang ni. 128 ni tadi. Bila kita tambah dengan 1, jadi dia akan jadi /25. 8 campur 8 campur 8 campur 1 /25. Tetap 8 ni mana? 8 ni yang ni lah. 1, 2, saya ringkaskan ni 888 campur 1 sini. Okey, dah begitu lah. Sampai selesai lah. Okey.
Okey, yang pada bahagian belakang ni kita akan lihat pada slide yang berikutnya. Sekarang ni kamu fahamkan di antara perfect LAN, subnet mask dan bahagian yang menentukan bilangan network dan bilangan host. Dia bergantung sepenuhnya kepada bahagian subnet mask. Kalau dia tak beri subnet mask, dia bagi perfect je. Jadi kamu kena tukarkan perfect ni kepada subnet mask. Daripada subnet mask, kita akan dapat menentukan di manakah network portion dan di manakah host portion. Jadi nak tahu kalau begini kita kena tukar dululah dalam bentuk binary sebab dia ada pinjaman bit. Jadi ini semua yang satu bit semua adalah network portion. Manakala yang kosong bit semua host portion. Baik. Okey, ada soalan ke setakat tu? Faham tak? Boleh faham Boleh. Okey, bagus. Kejap Okey. Saya terang teruslah pada bahagian belakang tu. Okey, kita guna warna oranye. Okey, mana kita dapat number of subnet ni? Number of subnet kita kena perhatikan pada bahagian subnet mask ni. Dia menggunakan juga kuasa formula 2 power of n. 2 power of n ni apa? 2 kuasa nilai bit yang kita pinjam tadi. 2 kuasa 1. Nampak dia pinjam 1 kan? Apa maksud pinjam tu? Pinjam tu, contohlah macam ni kan, /25, maksudnya dia pinjam 1. Dia pinjam 1, nampak? Kalau /26 dia pinjam 2. 2 tu apa? Inilah, belakang. /27 dia pinjam 3. Nampak? Ni dia pinjam 1. Kalau pinjam 2 macam ni, 2. Kalau pinjam 3, 3 lah. 4. Mengikut kepada perfix ni. Jadi sebab tu kita akan guna 2 kuasa 1. Kita akan sama dengan 2. Dia dapat subnet dia adalah 2 subnet. Subnet tu apa? Nanti saya akan terang. Saya nak terangkan yang ni dulu. Kemudian ni pun sama. 2 kuasa nilai yang dipinjam. 2 kuasa 2. Sama dengan 4 subnet. Kemudian kita ada yang seterusnya. 2 kuasa 3. Sama dengan 8. 2 kuasa 4. 2 kuasa 5. Dan akhir sekali kita ada 2 kuasa 6. Itu dapat 64. 32. Dan seterusnya lah. Kemudian apa number of host ni? Number of host ni merujuk kepada nilai bit yang tidak dipinjam. Contoh ni dia ada 7 bit kosong ni kan. Jadi sini 2 kuasa 7. Sama dengan 128 kot. 128. Jadi kita kena tolak 2 lah. Sebab 2 ni adalah address yang tidak digunakan tadi. Dia akan jadi 126. Ni pun sama. Yang tidak digunakan belakang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kuasa 6. Dia akan dapat 64. Jadi tolak 2 dapat 62 lah. Ini pun sama, 2 kuasa 5 dapat 32, tolak 2. 2 kuasa 4 dapat 16, tolak 2. 2 kuasa 3 8, tolak 2. Dan 2 kuasa 2 lah. Dapat 4, tolak 2 jadi 2. Okey. Sekejap saya tengok slide yang seterusnya Okey, saya terangkan terus. Ni panjang sikit sebenarnya. Okey, apa yang disebut sebagai number of subnet ni dan number of host? Ada contoh tak? Saya nak tunjuk contoh satu dah. Okey, kita ambil soalan ni lah. Kita ambil soalan yang ni. Untuk membuat pengiraan classless subnetting example nak menunjukkan apa yang dimaksudkan oleh number of subnet dan number of host ni. Okey, sekejap. 129.168 saya salin dulu 168.1.0/25. Okey. Saya ambil satu skrin. Okey, jadi nombor kita adalah 192.168.1.0/25.
Jadi kat sini sebenarnya apa yang kita nak dapatkan maklumat, macam biasa tadi, maklumat yang pertama adalah maklumat merujuk kepada network address. Ini kaedah yang kita sebut sebagai subnetting. Subnetting ataupun ada setengah dia kata basic subnetting. Okay, subnetting, network address yang pertama, subnet mask seperti biasa. Yang kedua adalah berkenaan dengan apa berkenaan dengan total host. Total host. Total host tu adalah berapa banyak ataupun berapa bilangan host yang boleh digunakan di dalam address ni. Dan usable host dia apa? Usable host tu maksudnya berapa yang boleh digunakan lah. Macam tadilah kita kena tolak 2 daripada address yang kita perolehi tu, dan number of subnet. Number of subnet. Kemudian selain daripada tu adalah first address, last address dan broadcast address. Okey, yang lain tu saya rasa kamu dah tahu. First address, last address, network address, subnet mask. Yang penting sekarang ni adalah pada bahagian yang ni. Total host, usable host dan number of subnet. Yang first, last, broadcast, subnet mask dan network address ni benda yang sama. Yang kita dah buat tadi kan. Yang ni adalah merujuk khusus untuk kaedah classless sahaja. Classless sahaja kalau kelas full tak ada, dia tak guna kaedah ni. Kelas full yang kita guna sebelum ni lah. Yang kita hanya cari network address, subnet mask, first, last dengan broadcast saja. Okey, jadi saya cuba untuk lakukan ni. Jadi saya harap pelajar boleh sama-sama salin ataupun buatlah sama-sama okey. Network address memandangkan dia dah bagi dia dot kosong, jadi kita salin je 192.168.1.0. Subnet mask /25. Bila 25 kita tahu dia adalah 255.255.255 dot berapa? Kalau /25. 128. 128, betul. Mana dapat 128? 888 tambah 1 tadi Okey, total host. Total host, bilangan address yang boleh digunakan pada address ni lah 192.168.1.0 ni. Jadi tadi saya kata 2 power of n sama dengan berapa? Okey, n ni apa? Kalau nak cari total host, n ni adalah bilangan bit yang tidak digunakan. Macam mana kita nak tahu bit tu digunakan ataupun tidak? Kita kena rujuk pada subnet mask kita. Pada bahagian belakang ni Okey. Contohnya saya convert dulu kepada bentuk binary. 255 ni saya tak convert lah sebab dia dah memang full bit Jadi saya convert pada bahagian belakang ni saja. Jadi bahagian belakang ni dia akan jadi 1 0 0 0 0 0 0 0. Ni dalam nombor tu lah 64 32 16 8 4 2 1 Jadi kat sini kita nampak dia hanya meminjam 1 saja. Maksudnya bit yang tidak digunakan belakang ni 7. Jadi kat sini kita boleh nyatakan 2 power of 7 lah. 2 kuasa 7. 2 kuasa 7 berapa? Seorang boleh kira tak? Alamak kan dah hilang pula. Dia tak boleh save ni. 128. 128 Aduh, dah hilang kan? Tak nampak kan? Tak ada. Aduh. 128 kan? Tadi berapa soalan tadi? 192.168.0/35. Network address tadi kita dah dapat. Subnet mask tadi adalah 255.255.255.128. Kemudian kita nak cari total host Total host which is 2 power of n. Jadi n kat sini adalah 2 kuasa 7. 2 kuasa 7 sama dengan 128
128. Mana dapat 7 tu? Macam saya terang tadi. 7 tu kita perolehi daripada sini mana kita convertkan, dia pinjam 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bit yang tidak dipinjam belakang ni. Ni 7. Ni yang dapat 7 ni. Yang tidak pinjamkan. Bit kosong lah. Pada bit kosong ni dia tidak dipinjamkan lah. Yang dipinjamkan 1 je kat depan ni. Okey, 128 total host dia. Maksudnya address ni boleh membekalkan 128 address ataupun IP kepada klien. Nampak tak perbezaan kat sini di antara kelas full dan classless? Jika kita menggunakan kaedah kelas full, maka kita akan tahu bahawa 192 ni berada di dalam range kelas C. Dan kelas C adalah range dia boleh membekalkan sehingga 256 host. Itu adalah kelas full. Tapi classless dia akan membuat pengiraan yang lebih detail bagi mendapatkan ataupun menjimatkan bilangan IP yang akan digunakan pada sesebuah organisasi tersebut. Nampak perbezaan kat sini. Kita hanya diberikan 128 address sahaja pada address 192 ni berbanding kelas full tadi Baik, ini adalah maklumat untuk total host. Maka yang seterusnya kita nak dapatkan usable host. Total usable host Usable host ni apa? Bilangan address yang boleh digunakan pada host. Seperti yang kita dah sedia maklum, daripada nilai total host tadi, kita perlu tolak dengan 2. 2 ni apa? 2 ni merujuk kepada bilangan address yang disebut sebagai network address dan broadcast address. Sebab apa kena tolak? Sebab kedua-dua address ni tidak boleh digunakan oleh sebarang host. Sebab tu kita tulis ni usable, yang boleh diguna pakai pada host. Jadi sudah tentu kita dapat 126. Jadi kat sini 126 sahaja, 126 host sahaja yang boleh menggunakan IP 192.168.1.0/25. Okey. Ini kamu kena tahu macam mana kita nak kira yang dua ni. Yang di bahagian atas ni saya rasa tak ada masalah. Sebab kita dah lihat pada kelas-kelas yang lepas Dan maklumat yang seterusnya adalah number of subnet. Subnet Subnet. Sebab itulah kita panggil kaedah pengiraan ni adalah subnetting. Subnetting. Okey, number of subnet, macam mana kaedah nak kira? Okey, number of subnet kita menggunakan formula 2 power of S. S ni merujuk kepada subnet merujuk kepada subnet. Okey, subnet kat sini akan merujuk ataupun maklumat S kat sini akan merujuk kepada nilai yang kita pinjam tadi. Nilai kita pinjam 1. Kenapa 1? Sebab kalau kita tengok pada address ni, kita tahu yang belakang ni kan, /25 ni, kita tahu dia punya main prefix dia adalah /24. Jadi 24, yang ni 25. Maksud kita tahu dia adalah hasil proses 24 tambah 1 lah. Baru jadi 25. Satu ni apa? Satu ni yang bahagian sini lah. Iaitu 128 tadi. 64 dan seterusnya tu baik, kalau dia di sini dia kata /28. Kalau /28, maka kita tahu 24 dia akan pinjam 4. Mana nak dapat 4 ni? 1, 2, 3, 4 lah. Ni contoh yang kedua Okey, sekarang ni kita nak cari number of subnet. Jadi 2 power of S. S ni adalah nilai dipinjam. Nilai dipinjam sini dia pergi sini. Jadi kita akan dapatkan 2 kuasa 1. 2 kuasa 1 adalah sama dengan 2 lah. Kalau dia pinjam 4, maka kita akan buat 2 kuasa 4. Kalau pinjam 5, 2 kuasa 5. Dan seterusnya lah. Ni contoh dia pinjam 1. Jadi subnet dia adalah 2. Apa maksud subnet 2 tu? Maksudnya kita ada 2 subnet lah. Contoh subnet ni kena buat dalam bentuk table. Number of subnet. Sebelum tu faham
Ifa, Fatin, Selina boleh faham tak? Boleh. Boleh. Fatin, ya? Fatin boleh faham? Okey, faham kejap saya nak tunjukkan number of subnet sikit lagi. Pakai warna apa warna biru lah. Okey, number of subnet sini dia akan biasanya network address. Saya buat short form je. Subnet mask kita dah tahu. Ni first address, ni last address dan ini broadcast. Okey, broadcast address Okey. Nak menunjukkan number of subnet kat sini. Jadi kita akan buat dalam bentuk table. Tak tukar pula. Kita akan buat dalam bentuk table. Macam ni. Table ni sebenarnya hasil daripada you punya pengiraan nantilah. Okey. Okey, kat sini kita akan ada memandangkan hasil pengiraan kita ada 2 subnet, maka kat sini kita akan mula dengan subnet kosong dan subnet 1. Kosong ni maksudnya subnet pertama, ini subnet yang kedua. Kalau kita kira kat sini number of subnet ni kita kira dia ada 5 subnet. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 lah. Okey, faham ini yang maksudnya number of subnet. Bermaksud subnet yang pertama ni kita boleh gunakan untuk department yang pertama. Contohnya subnet pertama JTMK. Subnet kedua untuk JKM. Okey, baik. Sampai situ dulu. Kemudian kita perlu proceed lah. Dah dapatkan 3 perkara ni, kita perlu proceed dengan hasil pengiraan yang seterusnya, iaitu mencari first address, last address dan broadcast address. First address adalah hasil kita tulis dulu kat sini. Network address dia adalah 192.168.1.0 First address dia dah tentulah kita tambah 1 daripada nilai sini. Jadi dia akan jadi 192.168.1.1. Kemudian last address kita kena melakukan proses XOR tadi. XOR kejap saya cuba. Ataupun sebenarnya dia ada cara kedua yang sedikit mudah. Memandangkan kita dah tahu total host kita adalah 126. 126. Maka apa yang boleh kita buat? Ini cara kedua yang boleh kamu implement khusus untuk kelas apa ni? Classless. Classless. Class full tak boleh lah. Class full kena guna kaedah yang sebelumnya baik, kita tahu total host dia adalah 128. Tapi nanti jap saya semak dulu. Okey, 128. Maka kita tahu satu subnet dia akan berakhir dengan dot berapa ni? Sekejap saya semak balik total. Okey. Kat sini kebiasaannya dia akan berakhir dengan 127. Bila 127 sini adalah 126 lah. Ni range of address. Mana saya dapat 127? Sebab kat sini dia kata okey. Sekejap saya confuse sikit. Betul lah. Okey, kat sini dia kata usable host ni adalah 126. Maksudnya di dalam satu subnet, ni subnet kosong ni subnet pertama lah, ni subnet kedua. Yang tidak boleh digunakan adalah network address dan broadcast address jadi sini dot kosong dengan 127 ni tak boleh digunakan. Yang boleh digunakan adalah daripada first sampai last address. Jadi kita dah kira ni tadi, kita kira usable dia adalah 126. Jadi kita tahu last address ni sudah tentu 126 lah. Dan first adalah tambah 1. Jadi range dia adalah 192.168.1.0 sehingga dot 126. Sehingga dot 126 yang mana broadcast dia adalah 127. Jadi apa yang akan berlaku pada subnet yang kedua? Kat sini dia akan bermula dengan 128 lah untuk network address dan kat sini 129. Jadi macam mana nak dapat yang kedua ni? Sama juga kita perlu tambahkan. Sekejap saya cuba tambah je.
di antara 126 dengan 129. Ya 126 tambah 129. Nampak? Sorry. 126 tambah 128. Okey. 126 ni ataupun sinilah. 126 kita tambah dengan nilai network address yang pertama tadi. Jadi kat sini last IP ni kita dapat 254 dan tambah satu daripada sini kita dapat 255. Ni number of subnet. Ni kalau tak nak buat pengiraan macam ni, tak nak congak macam ni, you boleh proceed lah dengan macam mana nak cari last address menggunakan kaedah XOR tadi. Dah dapat last address, baru kita dapat tambah satu. Sama je. Kaedah dia sama. Maksud saya jawapan dia sama. Cuma kat sini saya congak supaya kamu nampak perbezaan daripada segi pengiraan lah. Dan kaedah ini hanya boleh khusus digunakan pada subnetting untuk classless sahaja. Class full tak boleh lah. Okey, saya terangkan semula supaya kamu nampak sedikit jelas. Masa pun dah pukul 10. Sekejap bagi saya 5 minit. Okey, jadi number of subnet. Kenapa ada dua number of subnet? Sebab bergantung kepada kaedah pengiraan yang kita buat tadi. 2 power of S, yang mana S ni merujuk kepada bilangan bit yang kita pinjam. Macam mana kita tahu bilangan bit ini adalah 1? Sebab merujuk kepada prefix yang kita nampak pada soalan 25, sebab main dia adalah 24. Jadi dia akan tambah 1. Bila 1, kita buat kat sini 2 kuasa 1 jadi 2. Sebab tu kita ada 2 subnet. Yang mana dia tak bermula dengan 1. Dia bermula dengan subnet kosong, subnet 1. Jadi kosong dan 1 ni 2 lah. Okey, itu yang pertama. Jadi network address seperti yang kita sedia maklum mengikut pada soalan. Namun jika soalan tu dia menggunakan address yang lain, maka kita kena melakukan pengiraan logical AND tadilah. Logical AND bagi mendapatkan network address. Kemudian selepas kita perolehi network address, kita tambah satu daripada maklumat network address tadi. Jadi kat sini dia akan dapat 192.168.1.1 untuk first address. Manakala macam mana kita nak dapat last, ada dua kaedah. Kaedah yang asal kita dah buat adalah menggunakan XOR. Tetapi jika nak mendapatkan kaedah yang lebih pantas dan lebih ringkas, maka kita akan lihat pada usable host. Usable host. Jadi di sini kita akan buat proses tambahan daripada network address dengan usable host. Kat sini untuk dapatkan ni kita tambahlah 0 tambah 126. Tapi jadilah 126. Kenapa saya tambah 0? Sebab saya tak nak kamu lupa yang mana proses ni kita kena tambahkan dengan network address. Sebab network address tak semestinya .0. Kadang-kadang network address dia ada jadi 210 ke. Jadi 210 kena tambah dengan usable host berapa. Jadi 0 kita tambah dengan 126, jadi dapat 126 untuk last address. Last address ni mana kita dapat? Melalui formula 128 tolak 2. Kenapa tolak 2? Sebab kita tak nak gunakan network address dan broadcast address. Mana dapat 128? Melalui formula 2 kuasa 7. 2 kuasa 7 ni daripada mana? Daripada nilai bit yang tidak kita gunakan ni tadi. 2 kuasa 7. Jadi 128. Jadi di sini last address kita dapat 126 dan nak dapatkan broadcast kita tambah satu daripada 126, jadi dia akan dapat 127. IP yang tidak boleh digunakan adalah .0 dan .127. Tapi daripada range 1 sehingga 126 ni masih boleh digunakan pada semua host lah. Kemudian kita pergi pada subnet yang kedua. Kenapa ada dua subnet? Ni telah saya terangkan tadi lah. Telah saya terangkan tadi. Kemudian pada bahagian ni kita sambung je, continue je. Lepas 127, kita akan start dengan 128. Dia tak boleh start dengan 126 sebab sini 127 kan. Lepas 127, 128 lah. 128 dia akan jadi network address. Tambah 1, dia akan jadi first address bagi subnet yang kedua ni. 129. Kemudian macam mana nak dapat last address? Sama juga macam tadi. Kita akan tambahkan di antara network address dan usable host bagi subnet tersebut. Kat sini kita tambahkan 128 bagi network address ni. Kita tambahkan dengan 126 which is usable host ni.
Ni kat sini kita tambah 2, kita akan dapat 254. 254 dapat 254. Dan dapat broadcast tambah 1.255. Jadi selesai. Inilah 2 subnet yang merujuk kepada soalan ini. Soalan ini okey, setakat tu boleh faham tak? Kaedah subnetting. Ni subnetting kita panggil, yang merujuk kepada penggunaan apa ni? Classless. Classless. Yang pentingnya sekarang ni adalah total host, usable host dan number of subnet. Sebab yang network address ni kita dah cover, subnet mask juga, first address, last address dan broadcast. Okey, kalau kamu rasa betul ke cik ni macam salah je. Jadi kamu boleh cuba menggunakan kaedah XOR ni untuk mendapatkan last address. Dah dapat last address, kamu semak semua. Betul tak 126 dengan 254 ni? Kalau betul, kamu boleh buat pilihan lah sama ada nak guna kaedah ni ataupun kaedah asal tadi. Yang XOR ni sebenarnya dia khusus untuk penggunaan kelas full kelas full untuk mencari address dia tadi. Jadi di sini kamu nampak sedikit perbezaan di antara classless dan kelas full, yang mana classless ni dia akan membahagikan address ni kepada subnet-subnet. Jadi subnet pertama ni kita bolehlah guna untuk JTMK sebagai contoh. Subnet kedua kita boleh guna untuk JKM. Dan kita boleh implement apa sahaja teknologi ataupun security implementation pada setiap subnet ni. Contohlah, JTMK ni kita nak implement security dia level 3. Nak masukkan VLAN dan sebagainya. Tapi JKM ni kita nak implement security dia level 1 saja. Sebab tu kita membahagikan bilangan address ni mengikut subnet. Supaya mudah untuk kita manage, mudah untuk kita uruskan. Okey, boleh faham tak setakat tu? Azlinda, Fatin, Ifah. Faham. Boleh faham tak? Ada soalan tak? Ifah ada soalan? Nak salin dulu ke? Ada soalan boleh tanya sebab nanti kalau kita nak buat soalan latihan dan sebagainya tu tak boleh jawab sebab saya laju sikit tadi sebab masa pun tak cukup. Jadi boleh tanyalah kalau ada yang tak faham. Semua ada kelas ke lepas ni? Ada. Ada kan? Okey. Saya tak boleh ambil masa lama lah. Okey, sampai situ je kita punya kelas hari ni. Jadi saya harap dah salin ke? Pelajar boleh faham lah tentang proses subnetting classless ni. Sebenarnya kaedah ni mudah saja. Cuma mungkin dia memerlukan 1 atau 2 latihan lah untuk mahir. Dan pada pelajar yang tak submit lagi untuk tugasan ataupun lab exercise yang sebelum ni, boleh berbuat demikian sebab saya nak bagi markah dan bagi markah PB pada semua pelajar. Kemudian hari ni ada satu lagi exercise berkenaan subnetting. Dan hari ni kita tak sempat nak cover berkenaan VLSM. Tapi nanti mungkin saya akan buat satu video lah untuk VLSM. Itu pengiraan lain pula jadi saya tak nak kamu confuse. Jadi saya akan bagi sedikit assignment ataupun latihan berkenaan subnetting ni. Buat pengiraan dan melalui pengiraan boleh buat dalam kertas je. Dalam kertas tu boleh scan ataupun tangkap gambar dan upload di dalam SIDOS nanti. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat bercuti dan selamat berpuasa lah. Selamat Hari Raya juga. Sebab kita tak jumpa dah dah cuti minggu depan okey, itu saja daripada saya. Jangan lupa hantar tugasan. Kalau tak hantar saya tak boleh bagi markah Okey, kalau ada soalan, kemusykilan dan sebagainya boleh teruslah masuk dalam grup WhatsApp kita Okey, itu saja. Dah salin ke? Dah. Dah, sir. Okey. Itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi Assalamualaikum. Ya. Ya, selamat.